A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhati wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. Wa kulli syai'in huwa fi 'ilmika ka'inun wa qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashafi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu yarhamu ma aqulu yantafi'u ma aqul. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bacaan yang pertama yang kita akan bacanya ialah kitab Syarah Usul Tahqiq. Kitab ini adalah kitab Jawi. Yang saya baca ini adalah versi Jawi lah. Yang kitab ni adalah antara kitab pondok lah. Dan untuk makluman semua, kita akan baca kitab ini pada setiap malam Khamis malam Jumaat pada setiap minggu yang ketiga. Dan pada setiap bulan pada minggu yang keempat kita akan baca kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf. Kitab ini adalah kitab Usuluddin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Syarah Usul Tahqiq. Kita baca yang muka surat depan sekali. Muka depan dia. Pada bicara Usuluddin. Pada bicara ilmu Usuluddin. Ilmu Tauhid lah. Usuluddin tu maknanya ilmu yang berkait dengan asal. Ataupun usus. Asas bagi agama. Umpama kalau satu pohon tu, pokok. Dia antara batang dan juga akar. Itu yang utamanya. Diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama' salihin. Ulama' as-salihin. Yang ulama' alim-alim. Orang yang alim. Yang soleh. Dan tiada hamba dapat akan ketentuan namanya. Orang yang mencetak bagi kitab ini, dia kata dia tak tahu siapa yang menterjemahkan kitab ini. Dengan nas, maknanya berdasarkan kepada bukti-bukti. Dia tak tahu siapa yang menterjemahkan kitab Usul Tahqiq ini. Tetapi telah dikhabarkan hamba oleh ba'du thiqat.
Tapi dia kata telah diberitahu kepada hamba, dia kata, oleh beberapa orang yang oleh kepercayaan, maknanya orang yang boleh percaya, bahawa yang menterjemahkan kitab ini daripada ahli negeri Fatani. Maknanya seorang guru daripada Fatani yang menterjemahkan kitab ini. Katanya setengah ulama, bahawa yang menterjemahkan kitab ini ialah Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani. Afadallahu ta'ala alaihim sahaibar rahmati waridwani wa amaddana bi barakatihim wa nafahatihim madal azmani amin. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita awan rahmat dan juga keredaannya dan memberikan kita keberkatan dan juga pertolongan daripada mereka ini sepanjang zaman. Daripada ulama-ulama salihin, maknanya melalui kita baca dan juga ilmu-ilmu yang kita dapat daripada ulama-ulama salihin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tolong Allah Ta'ala ku mulai kitab ini. Ialah Tuhan yang maha murah di negeri dunia ini, pada mengurniakan rezeki hamba-Nya, zahir dan batin. Ini kebiasaan yang digunakan oleh setiap pengarang kitab. Jadi dia mulakan penulisan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kita pula, kita mulakan pembacaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani. Katanya Tuan yang mengarang kitab ini, dia kata Allah Ta'ala ini bersifat dengan pemurah, sangat pemurah di negeri dunia ini pada mengurniakan rezeki hamba-Nya. Memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Sama ada rezeki itu zahirnya atau batinnya. Zahir bagi apa yang kita nampak. Dan batinnya iaitu daripada iman ke, akhlak ke. Itu dari segi batin. Jin dan manusia, dia tidak kira. Dia bagi belaka. Sama ada jin sama ada jin Islam ataupun jin kafir. Dan manusia Islam ataupun manusia kafir dapat semua nikmat daripada sifat Rahman Allah Ta'ala itu. Sifat murah Allah Ta'ala. Binatang dan malaikat. Sama ada binatang ke dan malaikat ke. Manusia, jin, binatang, malaikat. Islam dan kufur. Sama ada orang yang Islam, beragama Islam. Ataupun orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Beriman pada Allah Ta'ala ataupun orang yang kufur kepada dia. Dan lagi yang amat sangat mengasihani. Ini sifat Tuhan yang kedua. Iaitu Tuhan juga yang bersifat dengan rahim. Apa makna rahim? Yang ini lagi yang amat sangat mengasihani akan segala hamba-Nya yang beriman. Yang ini khusus. Sifat rahim Allah Ta'ala ini khusus bagi mereka-mereka yang beriman. Jin dan manusia di dalam negeri akhirat. Ini khusus. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala ini hanya bagi hamba-Nya yang taat. Hamba yang beriman padanya pada hari akhirat. Kalau di dunia, semuanya dia bagi belaka. Sifat Rahman Allah Ta'ala itu luah. Tak kira sama ada orang ni melawan dia ke, ataupun taat pada dia ke. Dia bagi belaka. Dia tak kira. Tuhan ni, itu sifat Rahman dia. Dunia. Tapi di akhirat,
hanya Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada hamba-Nya yang beriman saja. Tak ada lagi rahman Allah Ta'ala itu di akhirat, melainkan kepada orang yang beriman. Rahim, lagilah beriman. Rahman dan Rahim itu, kalau di negeri akhirat, hanya bagi orang Islam sahaja, orang yang beriman. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya segala puji-pujian itu milik bagi Allah Ta'ala, Tuhan seru oleh sekalian alam. Dia mulakan dengan Alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Adalah milik puji-pujian itu, hanyalah berhak pada Allah Ta'ala saja. Kita ini cuma walaupun orang puji kita sekalipun, pujian itu akan naik pada Allah Ta'ala juga. Sebab ada kita ni kerana Allah Ta'ala. Wal-aqibatu lil muttaqin. Dan kebajikan akhirat itu tertentu bagi segala orang yang takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Kebajikan akhirat, mana kesudahan yang kebaikan itu hanya bagi orang yang muttaqin. Bagi orang yang tak ada baginya sifat taqwa, maknanya kesudahan dia dalam bahaya lah seolah-olahnya. Lebih lagi orang yang tak beriman. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salam Allah Ta'ala lagi tetap ya atas Nabi Muhammad, iaitu penghulu segala Rasul. Ni kemudian daripada dia mengucap Alhamdulillah, puji-puji bagi Allah Ta'ala. Kemudian dia selawat pada Nabi SAW. Selawat ini maknanya mendoakan rahmat, meminta rahmat bagi Nabi SAW. Itu makna selawat. Wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Dan atas segala keluarganya juga, ni selawat dan juga salam atas keluarganya juga, dan segala sahabatnya juga. Moga Allah Ta'ala turunkan rahmat yang baik lagi suci mereka itu. Ni sifat bagi keluarga Nabi. Dia keturunan yang baik-baik. Begitu juga para sahabat Nabi pun, daripada mereka yang Allah Ta'ala puji semua. Lagi suci mereka itu daripada salah. Mereka ini tidak terkena bagi mereka ini salah. Salah ni makna kotor lah, kekotoran dosa. Sebabnya apa? Sebab ini adalah sahabat-sahabat Nabi ini daripada mereka yang Rasul sendiri jamin dan juga puji tentang keelokan mereka ini. Wa ba'du, fahadhihi risalatun mustamilatun ala usulid dini al-musamma usulut tahqiq. Dan adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah usulut tahqiq. Kemudian daripada puji Allah Ta'ala dan selawat pada Nabi, maka tuan musannif pengarang kitab ini mulakan kitab dia dengan memberi tahu secara umum bahawasanya kitab ini adalah sebuah kitab yang dibangsakan kepada kitab Usuluddin. Yang nama dianya ialah Risalah Usulut Tahqiq. Artinya pesuruhan yang melengkapi ia atas pohon agama. Maknanya apa-apa yang berkait dengan Usuluddin, maknanya tuan musannif ini
itulah perbicaraan yang ada di dalam kitab dia. Sabda Nabi SAW, awwaluddini ma'rifatullah. Artinya pertama-tama agama itu, kewajipan yang mula-mula terkena bagi seorang mukallaf itu mengenal Allah. Dia kena kenal Tuhan dia macam mana. Maka adalah makna makrifah. Artinya mengenal itu. Dia mula terus. Apabila dia buat mari dulu hadis Nabi SAW, bahawasanya mula-mula sekali kewajipan bagi seorang hamba Allah Ta'ala tu, ialah kena kenal siapa Tuhan dia dulu. Jadi apa makna kenal? Kenal itu makna dia, i'tiqadun jazimun, muwafiqun lil haqqi an dalil. Artinya simpulan yang putus, yakni pegangan, keimanan yang teguh, makna kepercayaan yang teguh, yang berbetulan ia dengan yang sebenar. Percaya teguh lagi, itu yang pertama. Apa yang dia percaya itu adalah terkena dengan waqi', makna benda yang sebenar. Daripada dalil, maknanya pegangan yang teguh, dan apa yang dia pegang itu adalah perkara yang sebenar, berdasarkan kepada bukti-bukti akal, dan juga bukti-bukti daripada Quran dan juga hadis. Sebab dalil ini, pembuktian ini, dia ada dua jenis. Satu pembuktian melalui Quran dan juga hadis. Ini bukti yang paling besar. Bukti yang keduanya ialah bukti yang dia ambil daripada akal. Akal fikiran kita. Makna perut kita terima. Itu dia panggil sebagai bukti akal. Akal kita terima dan akal kita tolak berdasarkan kepada cerah fikiran akal kita tu. Itu dia panggil, baru orang panggil kenal. Kalaulah dia pegang suatu benda, percaya pada suatu benda, tapi benda itu tidak sebenar, salah benda yang dia pegang tadi, itu tidak dinamakan sebagai makrifah, tak nama kenal lagi. Ataupun dia pegang suatu benda itu yang sebenar dah, tapi tanpa ada dalil, tanpa ada bukti, hujah. Sebab apa dia kata dia pegang begini. Tak ada hujah. Maknanya cuma dia mengikut kata-kata orang saja. Itu tidak dinamakan makrifah juga. Ataupun dia pegang tapi tidak kukuh. Tidak kukuh. Dalam keadaan syak ke. Syak ini mana 50-50. Sama banyak. Nak percaya dengan tak percaya sama banyak. Ataupun dia waham. Waham ini percayanya 25%. Yang banyaknya tak percaya. Ataupun zon. Zon ni 75% dia percaya. Tapi masih ada sikit lagi yang tidak, kita kata tidak kukuh pegangan dia. Itu tidak dinamakan sebagai makrifah. Makrifah ni dia kena percaya 100%. Dan benda yang dia percaya ini kena dengan perkara yang sebenar. Dan berdasarkan kepada bukti. Kalau dia pegang tu, tiba-tiba walaupun kukuh sekalipun tapi bukan dengan perkara sebenar, sebagaimana i'tiqad orang Yahudi dan juga Nasara. Orang Nasrani percaya Isa itu anak Tuhan. Itu pegangan yang walaupun kukuh sekalipun tapi tidak benar, tidak dinamakan makrifah. Sebab benda itu benda yang tidak betul. Pegang macam mana pun tidak betul, tidak dinamakan sebagai kenal lagi seseorang itu. Maka ada dah dalil itu. Dua perkara. Dalil yang kita kata tadi. Dalil, bukti, pembuktian tentang suatu pegangan kita itu benar ataupun salah. Berdasarkan kepada pegangan kita itu. Berdasarkan kepada pembuktian yang daripada dua jenis. Buktinya daripada dua jenis. Pertama, dalil
naklun nama dia. Dalilun naklin. Dalilun naklin. Maknanya dalil pindah namanya. Artinya dalil pindah itu maknanya iaitu firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW. Dia panggil dalil nakli, dia panggil. Dalil yang diambil daripada Quran dan juga hadis. Misalnya orang tanya kita, daripada mana kamu tahu Tuhan tu ada? Kita pun kata, firman Allah Ta'ala, Tuhan bagi tahu dalam Quran, afillahi syakkun. Tuhan tanya kita, adakah pada adanya Allah Ta'ala itu masih syak kamu? Jadi, nak menyatakan bahawasanya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu bersifat dengan esa dia. Maknanya, Tuhan itu ada. Allah Ta'ala sendiri yang bagi tahu kita dalam Quran bahawasanya Tuhan itu ada. Dan juga dalam hadis Nabi SAW pun menyatakan bahawasanya Tuhan itu ada. Dan dalil yang kedua, iaitu dipanggil dalil akli. Dalil yang datang daripada akal kita. Namanya, iaitu menyatakan ia akan keadaan Allah Ta'ala itu. Akal kita lah yang menentukan bahawasanya Tuhan itu mesti ada. Tak boleh tak ada. Ini akal kita yang hukum. Menghukumkan. Memutuskan bahawasanya Tuhan itu ada. Daripada mana akal kita memutuskan bahawasanya Tuhan itu ada? Kita fikir dengan akal kita. Bolehkah setiap benda itu berlaku dengan sendiri? Kita fikir dengan akal kita. Bolehkah tidak setiap benda itu berlaku dengan sendiri? Terjadi dengan sendiri? Misalnya kalau kita kata, alam ini, bolehkah tidak dia terjadi dengan sendiri? Langit bumi ini, bolehkah tidak dia terjadi dengan sendiri? Kalau kita kata, tak pernah seorang pun nampak bila Tuhan buat alam ini. Tak pernah seorang pun nampak. Jadi kita ukur dengan benda lain yang sama sifat dia dengan alam. Umpamanya, benda-benda lain lah. Rumah ke, kereta ke. Sebab apa kita buat ukuran begitu? Sebab dia mempunyai sifat yang sama dengan alam ini. Mana? Iaitu baru ataupun berubah. Jadi, tanda sesuatu itu baru, iaitu benda itu berubah. Paling kurangnya ialah daripada tak ada kepada ada. Berubah itu tandanya baru. Misalnya rumah kita. Rumah kita itu dulu tak ada. Apabila tukang buat, barulah ada. Itu tanda perubahan yang mula-mula berlaku. Daripada alam ini sendiri pun sama. Berubah. Makin hari makin berubah. Makin hari makin berubah. Malamnya tukar jadi siangnya pula. Itu makna perubahan. Maknanya, antara alam, walaupun kita kata bahawasanya tak ada orang pun pernah tengok bila Tuhan jadikan alam ini, tapi yang pastinya ialah sifat bagi alam itu sama. Iaitu sifat alam ini, dia berubah. Dan setiap benda yang berubah itu menandakan dia baharu. Jadi walaupun kita tak pernah tengok Tuhan buat alam ini bila semua, langit bila semua, tapi dengan sebab sifat alam itu sama, berkongsi dengan sifat benda berubah yang lain. Umpama rumah ke, kita sendiri ke berubah, ataupun pokok-pokok kayu ke, daripada kecil jadi besar semua. Mesti perubahan itu menunjukkan bahawasanya dia tu benda baru.
Dan setiap benda baru akal kita kata tak boleh tidak, melainkan mesti ada orang yang buat dia. Orang yang ubah dia. Orang yang ubah dia. Mesti ada orang yang ubah dia. Mesti ada tukang yang ubah dia. Mesti ada tukang yang buat daripada tak ada kepada ada. Jadi, akal kita sendiri tak boleh nak terima bahawanya setiap benda itu dia ada dengan sendiri tanpa ada orang buat dia. Dan berubah dia itu adalah tanda bahawasanya ada tukang yang handle. Ataupun ada tukang yang tadbir bagi setiap perubahan yang berlaku tadi. Sekurang-kurangnya daripada tak ada tu kepada ada. Itu berubahlah tu maknanya. Daripada asalnya tak ada, tiba-tiba ada. Mesti ada tukang dia yang buat. Itu maknanya kita terima satu-satu perkara berdasarkan kepada akal kita. Akal kita yang menerima suatu perkara dan akal kita yang menolak suatu perkara. Menerima suatu perkara itu dinamakan hukum wajib bagi akal. Dipanggil wajib akli. Apabila akal kita menolak, tolak, maknanya tak boleh ada benda tu. Misalnya, kita kata macam mana? Tak boleh, tak ada bagi Tuhan. Akal kita tolak. Tak boleh nak terima bahawa alam ini terjadi dengan sendiri. Maknanya tak ada Tuhan ataupun tukang yang menjadikan bagi alam ini. Tak boleh terima. Sebagaimana yang kita tak boleh nak terima bahawasanya ada rumah itu tanpa ada tukang. Tak boleh terima akal kita. Kalau orang kata, rumah ni ada sendiri saja, tak ada tukang pun buat. Kita kata, ini ada masalah ni. Orang yang bercakap begini ada masalah ni. Mana ada benda yang baru, tiba-tiba tak ada tukang. Itu mustahil dia panggil. Benda yang tak boleh terima pada akal sekali-kali. Dia panggil mustahil akli. Ada pun benda satu lagi perkaranya, iaitu akal kita boleh terima ada benda itu dan akal kita boleh menolak perkara tersebut. Misalnya apa? Misalnya iaitu sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat yang berlaku pada makhluk. Misalnya apa? Makhluk ini sendiri. Kalau Tuhan nak buat dia, boleh ada. Kalau Tuhan tak nak buat dia pun tak ada. Itu dipanggil sebagai benda yang harus. Benda yang harus. Jadi akal kita terima suatu benda itu, makhluk ini, boleh ada dia dan boleh tak ada dia. Boleh ada dia kalau Tuhan nak buat dia. Dan boleh tak dia, makhluk ini juga terima tak ada kalau Tuhan nak hilangkan dia. Maknanya akal kita dalam masa yang sama menerima ada suatu benda dan dalam masa yang sama juga menerima benda ini boleh tak ada. Itu panggil benda harus. Akal kita itu dia panggil hukum yang jaiz bagi akal. Yang harus bagi akal. Syahdan. Yang tadi habis berkait dengan dalil tu ada dua. Dalil bukti, pembuktian tentang sesuatu perkara. Tujuan untuk nak menguatkan hujah bagi pegangan kita itu. Pembuktian suatu benda itu betul ataupun tidak betul dia melalui bukti akal yang kita katakan sebagai dalil tadi. Akal lah yang menunjukkan sama ada benda ini boleh diterima ataupun tak boleh terima. Begitulah juga bukti itu juga dikuatkan lagi dengan ayat Quran. Bagi orang
bagi orang yang nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama usuluddin, dia mengutamakan yang pertama sekalinya ialah kenal Allah Ta'ala dengan akal dulu. Dia tak utamakan kenal Allah Ta'ala dengan dalil daripada Quran, ayat Quran dan juga hadis. Dia tak utamakan yang tu. Sebab apa? Sebabnya Quran dan juga hadis ini hanya digunakan oleh orang Islam saja. Jadi orang kafir dia tak percaya tentang Quran dan juga hadis. Adapun dalil akal, semua tak kira sama ada orang Islam ke ataupun orang kafir, dia ada dua-dua. Akal tu. Orang kafir ada akal, orang Islam pun ada akal. Jadi menerima akal dan juga menolak akal, itu keadaan dia sama sahaja di sisi orang kafir dan juga orang Islam. Jadi dalil akal ini digunakan secara merata ataupun meluas, lebih luas lagi daripada dalil nakli, dalil daripada Quran dan juga hadis. Siapa-siapa sahaja yang ada akal yang waras, dia boleh berfikir dan menentukan bagi hukum-hukum akal tadi. Sama ada terima ke ataupun tolak ke, ataupun boleh terima dan juga boleh tolak suatu perkara. Jadi orang kafir dan juga orang Islam mempunyai satu kekuatan yang sama, iaitu pemikiran tu. Jadi dengan sebab itulah, untuk nak kenal Allah Ta'ala dan juga Rasul di dalam bahagian keimanan ini, ulama Islam mewajibkan kita belajar kenal hukum akal. Itu dahulu daripada kenal hukum, dipanggil dalil nakli. Dia melebihkan lagi dalil akal daripada dalil nakli, dalil yang dipindah daripada Quran dan juga hadis. Dengan alasan tadilah, semua orang punya akal. Tak kira sama ada laki ke perempuan ke, orang kafir ke atau orang Islam, sama saja. Tapi kalau kita berdalilkan tentang adanya Tuhan berdasarkan kepada Quran, ayat Quran dan juga hadis Nabi, nescaya orang kafir dia tak terima benda tu. Hanya orang Islam saja yang terimanya. Jadi bagi orang yang menerima hanya pakai Quran dan juga hadis saja, dia panggil sebagai orang ini, dari segi usuluddinnya, dia panggil orang yang taklid. Taklid. Jadi sebab itulah, kalau seseorang itu, dia menolak akal, menolak penerimaan akal di dalam mengenal Allah Ta'ala, di dalam keimanan, dia dihukum sebagai orang yang taklid. Orang yang taklid. Dia kata akal ini asal daripada, dia kata usuluddin ini, sebab ulama' dia bicarakan usuluddin berkenaan dengan sifat 20 ini berdasarkan kepada hukum akal. Dia dahulukan dengan hukum akal. Bukan makna tak ada hukum nakli, hukum daripada Quran dan juga hadis. Ada. Tetapi ulama' usuluddin, dia dahulukan hukum akal. Dengan sebab tadilah. Dengan sebab untuk nak percaya pada adanya Allah Ta'ala, sedianya Allah Ta'ala, kidamnya Allah Ta'ala, bakanya Tuhan tu, dia buat mari hukum akal dulu. Bukan makna ada wujud Tuhan, kidam Tuhan, baka Tuhan tu tidak terdapat dalam Quran. Ada. Tetapi cuma mereka ini lebihkan dulu hukum akal dengan sebab tadi. Dengan sebab orang Islam dan orang kafir sama-sama punya akal. Jadi, kalau setengah daripada orang yang dakwa bahawasanya ilmu usuluddin sifat 20 ini semata-mata ilmu falsafah yang diambil daripada akal, dan ilmu ini tak boleh nak guna kerana dia semata-mata daripada akal, ini salah.
Nah, ini cara pendalilan yang salah. Dan orang yang berpegang semata-mata dengan Quran dan juga hadis itu, tanpa ada cerah akal dia, dia panggil taklid. Walaupun dengan keteguhan kepercayaan dia itu berdasarkan kepada dalil Quran dan juga hadis sekalipun, dia panggil sebagai orang ini orang yang taklid. Orang yang taklid. Sama juga dengan orang yang berpegang suatu perkara berdasarkan kepada apa yang didengar oleh guru dia, daripada guru dia. Jadi apa yang dia pegang daripada guru dia itu ialah seakan-akan sama dengan orang yang berpegang dengan kalam Allah Ta'ala dan juga kalam Rasul, tapi tanpa ada bukti. Tanpa ada bukti. Itu dipanggil sebagai taklid. Taklid di sisi syarak dikeji bagi orang yang mempunyai akal waras, yang boleh berfikir. Tapi dia diterima syarak membenarkan bagi orang yang bodoh ataupun bebal untuk nak berpegang dengan taklid dengan sebab dia bodoh ataupun bebal. Adapun dari segi syaraknya, bagi orang yang bodoh bebal, okey, boleh diterima. Tetapi bagi orang yang boleh berfikir dengan waras, syarak tidak benar. Dan keji orang ini dengan bagi amaran pada dia, beberapa ulama sendiri berselisih pendapat tentang orang ini, orang yang ada akal ini, tentang Islam dia ataupun tidak. Ini bahaya. Tapi yang muktamadnya kata orang ini Islam, cuma berdosa. Bagi orang yang mempunyai akal waras, tetapi dia tidak fikir berkait dengan keimanan tu. Biar teguh dalam hati dia, dalam akal dia tentang pegangan tadi. Barulah boleh pula dia pegang dengan dalil nakli. Dalil nakli itu sebagai penguat sahaja. Penguat. Kita dah kata tadi bahawasanya ulama, bukannya dia ulama usuluddin yang mengajar sifat 20 ini, dia bukannya tolak langsung berkait dengan dalil nakli. Cuma mereka ini mendatangkan dia lepas daripada dalil akli dulu. Dalil akli baru mari dalil nakli. Sebab nak cerah perut tu, nak kena cerah dulu. Akal kita nak kena terima ataupun tolak dulu. Barulah orang kata, awak marilah apa-apa sekalipun, dalil tu dia seakan-akan menguatkan suatu hujah penerimaan atau menguatkan suatu hujah penolakan saja. Macam bandingan dia, kalau kita tengok air. Kita tengok air dalam gelas. Air putih. Kita tak boleh nak kata air itu manis ke, tawar pun tak boleh nak cakap. Masin ke, tak boleh. Sebab air putih itu, kita tak nampak bukti bahawasanya orang bubuh apa-apa, tambah apa-apa. Kalau air yang dalam gelas tu, kalau orang letak gula pun, dia akan jadi putih macam tu juga. Kalau orang letak garam sekalipun, putih macam tu juga. Jadi, dengan air tu, kita tengok air yang ada atas meja tu, akal kita tak boleh nak hukum sama ada benda itu manis ke, ataupun tawar ke, ataupun masin ke, macam mana. Tak boleh nak hukum. Tapi apabila kita dah tengok orang letak garam misalnya. Orang letak garam ataupun orang letak gula dalam air. Jadi kita hukum dengan akal kita bahawasanya air itu mesti manis. Sebab kita tahu gula itu manis. Jadi kita hukum manis. Itu berdasarkan kepada dalil akal saja tu. Kita hukumkan dengan manis. Kalau orang kata, air ni tak manis ni, tawar ataupun, nampak macam masin air ni. Jadi kita boleh tolak terus hujah mereka itu
berdasarkan ilmu yang kita ada. Ilmu itulah yang datang tadi dengan sebab dalil. Ilmu itu datang, ilmu yakin tadi, keyakinan kita pada suatu benda itu datang dengan sebab dalil yang ada pada kita. Dalil air itu manis ialah dengan sebab aku tengok orang tu letak gula di dalam air. Jadi kita hukum dasarkan kepada ilmu kita dengan manis air. Rasa ke tidak lagi? Tak rasa. Tapi kalau orang kata air tu tawar tu, kita boleh tolak. Walaupun kita tak rasa sekalipun, kita boleh tolak. Dengan sebab ada bagi kita dalil. Kalau orang taklid ni, orang taklid Quran sekalipun, misalnya guru dia kata, Quran sendiri kata, Tuhan itu ada. Kalau kita baca Quran, orang yang baca Quran ke, ataupun guru kata ke, kita nak terima 100% perkataan tersebut, macam mana? Kalau kita percaya kepada seorang guru, tak logik ni dia tak logik. Dari segi akal, nak kata orang ni orang alim, tiba-tiba menipu. Kita dengar seorang guru kata, air tu manis tu. Kita cuma percaya kepada perkataan dia saja. Adakah sama percaya dengan kata guru dengan percaya yang kita tengok orang letak gula dalam air? Pasti tak sama. Jadi, walaupun kukuh macam mana sekalipun pegangan orang yang percaya kata guru ini, selagi perut dia tak boleh nak hukum tentang suatu perkara tadi, jadilah orang tu taklid dia panggil. Selagi perut dia tak boleh nak hukum, ataupun perut dia tak cerah dia panggil. Cerah pun kita kata, cerah yang kita kata sebagai untuk sementara sajalah. Kita percaya bahawa air ni manis dengan sebab percaya pada guru, itu saja. Bukannya berdasarkan direct kita tengok orang letak gula dalam air tadi. Dia beza. Yang tu percaya dengan kata-kata guru atau kata-kata Quran. Tapi perut dia macam mana? Percaya ke tidak? Ini bahayanya orang taklid tu. Sebab tu setengah ulama dia hukumkan dengan kufur. Sebab orang ni masih lagi tak kenal suatu benda itu. Hakikat bagi benda itu dia tak kenal lagi. Makrifah dia tak ada lagi dia panggil. Bagi orang yang taklid. Begitu. Jadi taklid yang diterima oleh syarak ini ialah yang pertama bagi orang bebal. Orang bebal tu, orang yang bodoh tu, syarak tak apa dah. Dengan syarat dia pegang, orang bebal tu dia pegang atas dasar Quran ke ataupun dasar perkataan guru tadi sehingga mati dia tak berubah. Tak berubah dia pegang. Kukuh sungguh. Ada orang tanya Tok Guru. Dia tanya macam mana nak tahu tentang kukuh ataupun tidak kukuh tu. Tok Guru kata, kalaulah dalam hati orang tu, kalau orang sebut perkataan yang dia pegang tadi, perkara yang dia pegang tadi, tidak ada sedikit pun duhdah dalam dada dia, sama saja. Itu dia panggil orang itu pegang kukuh. Tiba-tiba kalau orang ni dia tanya perkara tadi, perkara yang dia pegang tu, tiba-tiba ada sikit-sikit ragu, ada duhdah. Itu maknanya pegangan dia tidak kukuh. Pegangan yang tidak kukuh ini tidak diterima oleh syarak. Yang diterima oleh syaraknya, yang syarak kata diterima iman dia tetapi berdosa bagi orang yang ada akal, yang boleh berfikir sendiri,
dan syarak kata boleh diterima dan tidak berdosa bagi orang yang bebal tadi, ialah apabila dia pegang tu, pegang sungguh-sungguh, tak ada berdenyut jantung dia lebih kuat, duhdah daripada sebelum daripada orang tanya tu. Tak ada. Belum orang tanya pun tak ada duhdah, masa orang tanya pun tak ada duhdah dalam dada dia. Itu diterima oleh syarak. Tapi diterima tadi sama ada terbahagi pada dua lah. Diterima dengan syarat terima dengan tidak berdosa hukum dia. Satu lagi syarat terima tanpa dengan berdosa. Dengan sebab mereka ini dia pegang hukum akal, tetapi dia tidak guna, akal dia boleh berfikir tapi dia tidak berfikir, guna akal dia tu dengan dia pegang perkataan Quran ataupun hadis ataupun perkataan guru tadi, dengan tanpa ada dia mencari dalil akal yang dia ahli bagi berfikir. Kalau dia ahli bagi berfikir, maka dia tak cari dalil nak menguatkan hujah dia tu. Jadi dia setiap saat berdosa. Sekiranya dia dah mukallaf baru start berdosa. Itu panjang huraian dia tu. Syahdan. Ini suatu penyaksian dia kata. Jikalau ada seorang iktikadnya putus, pegangan hati dia, kepercayaan dia, pegangan yang putus tu maknanya kejap. Jazam tu makna putus, kukuh. Tetapi tiada berbetulan ia bagi yang benar. Walaupun dia pegang kukuh sekalipun, tapi tidak benar benda yang dia pegang tadi, maka bukanlah ia bernama makrifah. Orang panggil tak kenal lagi. Dia kenal, betul-betul kenal ni. Dia tahu, dia pegang, dia tahu benda itu dengan sebenarnya, benda tu benar dan dengan ada bukti. Kalaulah dia pegang benda itu benar, dia pegang benda itu secara kukuh, tapi benda itu tidak benar. Kalau benda itu tidak benar, pastilah tak ada baginya dalil, bukti tak ada lah. Bukti akal pun tak ada, bukti daripada Quran hadis pun tak ada. Kalau benda yang tidak benar ni, maka bukanlah ia bernama makrifah. Orang tak namakan dia sebagai makrifah. Maka adalah namanya itu seperti i'tikad falasifah. I'tikad ahli falsafah. Ahli falsafah qadim. Dia kata qadim alam. Ini pegangan ahli falsafah. Orang zaman dulu, dia pegang, dia fikir dengan akal dia. Dia kata alam ini azali, ada sejak qadim lagi. Tak ada baginya masa buat, tak ada. Dia ada sejak azali lagi. Tak ada masa. Bukan benda baru. Qadim ni lawan bagi benda baru. Dia kata, orang ahli falsafah ini, dia i'tikad, ini falsafah yang rosak. Dia i'tikad, pegangan dia bahawasanya alam ini qadim. Sebab dia kata apa? Sebab tak ada orang pernah tengok tukang bagi buat alam. Dan seperti i'tikad qadariyah, dia pegang, boleh memberi bekas kudrat hamba yang baharu ini. Satu golongan daripada golongan orang Islam, tetapi pegangan dia salah. Dia pegang bahawasanya hamba itu, maknanya manusia itu, dia sendiri yang berkuasa dalam mengadakan dan meniadakan sesuatu. Maknanya dia nak kata bahawasanya benda yang baik itu makhluklah yang buat, dia sendiri yang buat. Benda yang buruk pun makhluk sendiri yang buat. Tidak ada campur tangan daripada Allah Ta'ala. Maknanya manusia itu berkuasa mutlak. Tetapi dia ada sandar juga sedikit, iaitu kuasa tersebut adalah daripada kurniaan Tuhan
Tetapi apabila Allah Ta'ala kurniakan bagi dia kuasa, dialah yang membuat suatu benda itu. Sama ada baik ke buruk ke, datang daripada hamba itu sendiri. Ini setengah daripada i'tiqad Qadariyah. Qadariyah. Dia orang Qadariyah ni, dia orang yang dia menguatkan hujah akal itu. Dia berpegang atas apa yang akal kata elok, dia pegang. Eloklah. Kalau akal kata tak boleh, tak bolehlah. Dia panggil tahsinul akli wa takbihuhu. Takbihul akli. Itu. Orang Qadariyah. Berdasarkan kepada dia pegang apa yang akal dia terima, dia pegang. Akal dia tolak, dia tolak. Jadi mereka ni fikir, tidak layak bagi seorang hamba itu nak nisbahkan kebaikan dan keburukan itu. Lebih-lebih lagi keburukan kepada Allah Ta'ala. Sebab Tuhan itu zat yang maha suci. Jadi takkan kita nak kata Tuhan yang buat benda buruk-buruk semua. Dia duk fikir dengan akal dia begitu. Jadi dia pegang. Walaupun pegangan itu pegangan yang kukuh sekalipun, tetapi pegangan itu tidak sebenar. Itu tidak dinamakan dia sebagai makrifah juga. Tak dinamakan sebagai makrifah. Mengikut bagi ahli usuluddin. Mengikut bagi ahli usuluddin. Sebabnya apa? Sebabnya dia pegang walaupun pegang kukuh sekalipun. Tetapi akidah bagi orang yang ahli Qadariyah ini, pegangan dia tidak sebenar. Walaupun begitu, tidak boleh kita nak hukumkan dia sebagai orang kafir. Tak boleh kita nak panggil hai kafir. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ini dilarang. Di dalam Islam dilarang. Dan di sisi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri pun tidak membenarkan kita menghukumkan orang yang Qadariyah ini sebagai orang kafir. Tak boleh. Kita tak hukumkan dia. Sebab apa? Sebab mereka ini ahli kiblah. Orang yang menghadap kiblat. Orang yang solat. Jadi kita hukumkan dia dengan zahir sebagai orang Islam. Sebab zahir mereka ini semayan. Apa yang i'tiqad kepercayaan itu batin dia panggil. Kita tak hukumkan sesuatu dengan perkara yang batin. Nabi sendiri kata, nahnu qaumun nahkumu bizzawahir. Kami ini adalah satu kaum yang mana kami hukumkan suatu perkara dengan berdasarkan zahir. Wallahu yatawalla sarair. Bermula Allah Ta'ala lah yang kita kata menghukumkan perkara yang sarair, perkara rahsia-rahsia dalam hati. Termasuklah i'tiqad itu adalah perkara hati, pegangan hati. Jadi dengan sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tidak menghukumkan orang Qadariyah ini sebagai orang yang sebagai kufur. Tak boleh. Pantan tu. Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri pun tidak benarkan. Jadi dia hukumkan dengan orang ini sebagai orang yang fasik. Orang yang fasik ataupun orang yang mubtadi', orang yang melakukan bid'ah. Sebab pegangan itu tidak mengikut bagi Quran dan juga hadis Nabi SAW. Nabi sendiri keji bagi kaum Qadariyah ini. Nabi kata, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah ini seumpama majusi umat aku. Nabi kata. Hadhil ummah. Mana umat ini? Umat Nabi lah. Umpama orang majusi. Majusi ini kita tahu orang yang sembah api. Dia ada dua Tuhan orang majusi ni. Dia ada dua Tuhan. Jadi sama macam orang Qadariyah pun dia ada dua Tuhan juga. Satu Allah Ta'ala itu Tuhan yang betulnya. Yang kedua dia menyamakan kodrat dia tu sebagai seolah-olah macam kodrat Tuhan juga. Sama dari segi memberi berkah itu sama. Jadi menyamakan kodrat dia dengan kodrat Tuhan. Jadi ada dua. Satu kodrat Tuhan, satu lagi ada kodrat dia. Jadi ada dua Tuhan. Sebab itu Nabi kata Qadariyah itu umpama majusi dalam umat aku.
Sebab orang Majusi pun ada dua Tuhan juga. Tuhan yang buat kebaikan dan Tuhan yang buat keburukan. Ada dua. Dan seperti i'tiqad Nasrani. Dan seperti i'tiqad Nasrani. I'tiqad kaum Nasrani. Dia kata Nabi Allah Isa itu dikatakan anak Allah. Anak Allah Ta'ala. Dia kata orang Nasrani, orang Kristian ni pegang bahawasanya Nabi Isa itu Tuhan. Anak Tuhan sendiri. Ini salah. Walaupun dia pegang dengan kejap sekalipun, apa yang dia pegang itu salah. Lagi bukti, lagi tak ada lah. Dan lain-lainnya, banyak lagi dia kata. Mana-mana i'tiqadnya yang tiada berbetulan bagi yang benar. Dan banyak lagi dia kata i'tiqad yang pegang dengan kukuh, tetapi benda yang tidak benar. Itu tidak dinamakan makrifah. Jadi kita sambung lagi insya-Allah Ta'ala pada minggu yang ketiga. Hari Khamis, malam Khamis, Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat pada setiap minggu yang ketiga. Kita akan sambung semula pada siri yang kedua insya-Allah Ta'ala. Kitab kita ini, kitab Syarah Usul Tahqiq. Bagi mereka yang mengikuti kitab ini, bolehlah cari kitab ini sebab kita baru mula malam ni. Dan ikuti untuk kita kukuhkan akidah kita. Benda ini yang kita akan bawa matinya. Benda perkara-perkara lain nanti kita akan tinggal juga. Akidah yang kita akan bawa masuk dalam kubur kita. Ini sebagai jaminan besar kita ni. Tentang benar akidah kita ini. Apabila ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Menghadap Allah Ta'ala. Jadi kita sambung semula insya-Allah Ta'ala. Adapun jikalau ada seorang i'tiqad itu putus lagi berbetulan bagi yang benar, tetapi tiada ada padanya dalil. Orang yang kita kata sebagai taklid tadi. Ini kita akan sambung semula insya-Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna minal ulama syakirin wa salihin wa sabirin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala walidika. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.